Wassalamualaikum ala Rasulil Karim. InsyaAllah pagi ini sama-sama lagi kita dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqul ana ma'a 'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bihi syafatahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba mengingatiku dan bibirnya bergerak-gerak kerana mengingatiku, maka aku bersama dengannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seseorang hamba mengingatiku dan bibirnya bergerak-gerak kerana mengingatiku, maka aku bersama dengannya. An Abdullah bin Busrin anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Sayyidina Abdullah bin Bus meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, hukum banyak sebagai amalan tetap saya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahkanlah lidahmu dengan zikrullah pada setiap masa. Sayyidina Abdullah bin Bus meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, hukum hakam syariat sudah banyak, yakni yang mesti diamalkan, tetapi beritahulah kepada saya satu amalan yang saya boleh jadikan ia sebagai amalan tetap saya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahkanlah lidah kamu dengan zikrullah pada setiap masa. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhiru kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil a'mali ila Allah azza wa jalla qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah ta'ala. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pembicaraanku yang terakhir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berpisah daripada baginda ialah aku berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Muaz berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling afdal dan paling banyak dapat menghampirkan seseorang kepada Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah mengingati Allah, dan ini hanya mungkin berlaku apabila seorang itu semasa hidup mengambil berat untuk berzikrullah. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pembicaraanku yang terakhir sallallahu alaihi wasallam semasa berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Muaz berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku apakah amalan yang paling afdal dan paling banyak dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah mengingati Allah, dan perkara ini hanya mungkin berlaku apabila seseorang itu semasa hidupnya mengambil berat untuk berzikrullah. Keterangan maksud daripada ketika berpisah ialah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau sebagai gubernur ke Yaman. Perbualan ini berlaku pada masa itu. An Abi Darda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz dhahabi wal waraq wadh-dhahabi wal warq wa khairil lakum min an talqaw
aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala, qala dzikrullah ta'ala. Sayyidina Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah patut aku memberitahu kamu amalan yang paling baik antara amalan-amalan kamu, yang paling suci di sisi Tuhan kamu, yang paling banyak meninggikan darjat kamu, yang lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, dan yang lebih baik daripada kamu membunuh musuh semasa berjihad dan musuh membunuh kamu. Para sahabat berkata, bahkan ya Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, amalan itu ialah zikrullah. Sayyidina Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah patut aku memberitahu kamu amalan yang paling baik antara amalan-amalan kamu, yang paling suci di sisi Tuhan kamu, yang paling banyak meninggikan darjat kamu, yang lebih baik daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, dan yang lebih baik daripada membunuh musuh semasa berjihad dan musuh membunuh kamu. Para sahabat berkata, bahkan ya Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu ialah zikrullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan la tabghihi khawnan fi nafsiha wala malihi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi 4 perkara ini, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lidah yang sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga, harta benda suami. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi 4 perkara ini, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. 1. Hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, lidah yang sentiasa mengingati Allah. Yang ketiga, badan yang bersabar di atas musibah. Yang keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruahnya dan harta benda suaminya. Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin wa lailatin illa lillahi mannun yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun wa ma manna Allahu ala ahadin min ibadihi afdala min an yulhimahu zikrahu. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dan malam ada sedekah dan kurniaan daripada Allah untuk hamba-hambanya, dan tidak ada kurniaan daripada Allah ke atas hamba-hambanya yang lebih afdal daripada taufik untuk mengingatinya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dan malam ada sedekah dan kurniaan daripada Allah untuk hamba-hambanya, dan tidak ada kurniaan daripada Allah ke atas hamba-hambanya yang lebih afdal daripada taufik untuk mengingatinya. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita untuk sentiasa mengingati Allah. Allah gerakkan dan bagi taufik untuk kita berzikir, baca Quran dan sebagainya, untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.